Orang tak sampai ni, saya kena ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan kerajaan, Engkau memberi kekuasaan kerajaan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau mahu, dan Engkau hina siapa yang Engkau mahu. Di tangan Engkau lah wahai Tuhan segala kebajikan, dan Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengisi majlis Al-Fadil Ustaz Suhaimi Saad, Perangkap Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang. Yang dikasihi Al-Fadil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, Merangkap Ketua Penerangan PAS Pusat. Yang dikasihi saudara Razali Alias, Ketua Penerangan PKR Pahang. Sesnya Al-Fadhil Ustaz Rosli Abdul Jabbar, yang ditopas kawasan Kuantan, ahli-ahli jawatan kuasanya, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini Allah mengurniakan cuaca yang baik kepada kita. Allah memberi kesempatan kepada kita. Kita dapat datang, naik kereta, naik motosikal, jalan kaki, duduk di sini. Alhamdulillah boleh melihat dan boleh mendengar. Berapa tuan-tuan nak bayar? Boleh tuan-tuan bayar 5,000? Jawablah, saya tanya. Dengan mata yang tuan-tuan boleh lihat rupa saya baju hijau malam ini, dengan telinga yang Allah bagi pada tuan-tuan, termasuklah puan-puan, dengan tuan-tuan boleh melangkah kaki sampai ke sini, boleh ke tuan-tuan nak bayar dengan harga 5,000? Padan ke tidak? Boleh 5,000? Cukup 15,000? Cukup 50,000? Itulah Allah ajar kepada kita. Allah ajar kepada kita, jangan nampak kerajaan manusia dulu, kena nampak kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat itu. Ini Allah ajar kita begitu. Jangan nampak kerajaan manusia dulu, nampak dulu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah, kamu tidak terhitung dan kamu tidak akan terbayar. Kalau tuan-tuan dapat 500, sikit. Betul ke tidak? Dapat ke tak? Saya memang tak dapat lah, pasal terlebih ada duit tak dapat. Dapat berin yang pertama 500, dapat berin yang kedua 500, peneroka dapat 5,000, isteri peneroka 5,000, kemudian dia punya anaknya 5,000. Waktu saya pergi semalam ke Lepau Utara, jauh. Lepau Utara tu dalam PAS kawasan Paya Besar, kena merentasi PAS kawasan Kuantan, PAS kawasan Maran, PAS kawasan Kuala Kerau, kena merempasi PAS kawasan Jerantut, baru sampai satu cawangan, 3 cawangan PAS yang ada di Lepau Utara. Saya kata, padan tak tuan-tuan, kita nak bayar harga mata kita,
harga telinga kita, harga mulut kita, harga kesihatan yang Allah bagi dengan 5,000, 5,000. Padan ke tidak? Saya tak tanya tuan-tuan, saya tanya peneroka tu. Dia kata tak padan, dia kata. Makna apa dia? Rupanya yang Allah Ta'ala beri kepada kita banyak, tuan-tuan. Saudara, saya nak ringkas cerita sambil menunggu Al-Fadil Ustaz Dr. Razali Aman Takiri, Khairuddin Aman Takiri, orang seberang Takir. Takiri tu seberang Takir. Kita ingat benda Arab, Takiri seberang Takir je. Sakit tahya sungguh. Jadi kan, sambil menunggu saya nak pendek ke cerita saya. Dia sampai je saya nak bagi ke dia. Ringkas kita saudara sekalian, dapat 500 ke, dapat 5,000 nya, kita pasti akan mati. Kena ingat tu. Dan Allah Ta'ala dia akan tanya kita, sewaktu kamu duduk atas dunia ini, adakah kita telah memenuhi takbir? Itulah. Masih sebut at-takiri, sahabat dah dia. Jemput Ustaz duduk rehat dulu, minum air, makan nasi, ada belakang banyak tu. Duduk dalam lapar ni Ustaz, tak ada lapar. Mana tadi? Ringkas ceritanya saudara, kita hidup atas dunia ni ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab atas dunia ini yang kita kena jawab di hadapan Allah ada 3. Saya sebut ringkas je. Nanti saya sambung di kuliah saya lah, insya-Allah. Antaranya ialah kita ni sebagai hamba. Ingat tu. Termasuk UMNO lah, hamba. 2, kita sebagai khalifatullah, khalifah yang disandarkan kepada Allah. Lagi 1, kita ni pemegang amanah. Ni kena ingat. Baik UMNO ke, baik PAS ke, PKR ke, DAP ke, siapa, kita mesti ingat. Kita hidup atas dunia ni ada tuannya, ada Rabbnya, ada tokoh besarnya, ada yang lebih hebat jauh yang memahati kita semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut soal kebocoran, soal ketirisan, ini soal amanah. Sebab itu bila sebut khalifah, ini nak suruh panjang ke ceramah bagi air. Bila sebut khalifah, tuan-tuan, ada syaratnya. Saya ringkaskan dia lagi. Syarat yang pertama, kena ada ilmu. Itu sewaktu Tuan Guru ni Abdul Aziz balik daripada umrah baru ni, dia buat ucapan. Dalam masa 7 minit ucapan kurang lebih. Antara ucapannya dia menyebut manusia tak boleh dibuat macam haiwan. Tak boleh. Tak boleh. Kalau lembu kerbau kita beri rumput, kalau ayam itik kita beri dedak. Manusia tak boleh. Tak boleh bagi RM5, RM10. Manusia hendaklah dirubah dengan ilmu, dengan hujah. Ayat yang pertama turun kata Tok Guru ialah Iqra. Keluar berita apa dia? Tuan Menteri Besar Kelantan mengatakan penerima BRIM adalah haiwan. Jauh ayat tu. Jauh ayat tu lagi tu. Kita kata jangan layan rakyat macam haiwan. Tiba-tiba dia kata lain pula tu. Sebab itu syarat pertama khalifah ni apa dia? Ilmu. Okay, selesai. Ringkas ni. Syarat yang kedua ialah iman dan amal. Syarat kedua, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh, wahai umat Muhammad, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan mengkhalifahkan kamu berkuasa atas muka bumi. Syarat kamu beriman dan kamu beramal. 2. Syarat yang ketiga. Syarat ketiganya saudara sekalian, nak lepas kita di hadapan Allah selaku khalifatullah, khalifah Allah, dengan maksudnya orang yang menjalankan pentadbiran gerak kerja atas muka bumi ini merujuk kepada Allah, maka istilahnya khalifatullah. Macam mana?
Orang ni kena ikut Allah Ta'ala. Allah sebut Nabi Daud alaihissalam, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah atas muka bumi. Fahkum bainan nas, hendaklah kamu hukum di antara manusia bil haq, dengan yang benar, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu. Jadi khalifah, tuan-tuan, manusia atas muka bumi, mentadbir negeri dan negara, maka kita mesti hukum manusia bil haq, dengan yang benar. Yang benar tu apa dia? Al-haqqu min rabbik, yang benar daripada Tuhanmu, Al-Quran, wahyu. Sama Allah sebut ayat lain, 5 minit lagi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyerahkan amanah kepada yang layak, dan apabila kamu hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kamu hukum secara yang adil. Ayat tadi dia kata an tahkumu bainan nas bil haq, cara benar. Hak ni wa idza hakamtum bainan nas bil adl, satu bil haq, benar. Hak ni bil adli, adil. Kalau saya tanya tuan-tuan, hukum mana yang paling benar? Hukum siapa dia? Hukum Allah ke tidak? Tuan-tuan jawablah, hukum Allah. Hukum siapa yang paling benar? Hukum siapa yang paling adil? Soalan timbul lagi, macam mana kita nak melaksanakan hukum yang adil ini sebagai khalifah, kriteria khalifah tadi, kalau kita tak ada kuasa? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam parti Islam se-Malaysia PAS, kita masuk politik, kita berpakat dengan orang bukan Islam, kerana tak ada satu parti di Malaysia, baik UMNO, MCA, Gerakan, baik PAS, PKR, DAP, yang boleh memerintah Malaysia simple majority 112 daripada 222 kerusi, malaikat dia kena bergabung dengan yang lain. Kita tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, kita bergabung dengan berpakat, bukan bergabung. Kalau bergabung dia kena atas satu lambang macam BN. Kita tak bergabung, kita berpakat. Sebab tu kita bertanding atas tiket parti masing-masing, tapi berpakat. Maka saudara sekalian, kita berpakat dengan DAP, berpakat dengan PKR. Memang DAP tu kafir tuan-tuan. Hak ni saya nak serah ke Ustaz Khairuddin Ahmad Takiri, dia bahagian dia hak ni. Macam mana pula boleh bergabung dengan DAP ni? Nanti habis DAP pula jadi Perdana Menteri pula. Nanti Ustaz Khairuddin duk bincang wilayatut tafwid, wilayatut tanfiz. Itu hak dia, bahagian belakang. Saya nak sebut tuan-tuan, yang PAS ambil stand ini, ambil pendirian ini, kita telah merujuk kepada beratus buah kitab, dan kita dah rujuk kepada beratus para ulama, sama ada silam yang sudah mati dengan merujuk kitabnya, termasuk ulama-ulama temporary seumpama Dr. Suqardawi dan sebagainya, yang menyatakan bahawa apa yang kita ambil hari ini bersama dengan Pakatan Rakyat, khususnya mengambil DAP yang 90% dalam DAP itu adalah bukan Islam, adalah perkara yang dibenarkan oleh syariat mengikut kaedah fiqh siasah syar'iyah, fiqh politik yang bersandarkan kepada syariat. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Presiden menyebut secara jelas, sebab kalau kita bergabung dengan orang bukan Islam, syaratnya Islam mesti untung. Kalau kita bergabung Islam tak untung, tak boleh. Kalau kita bergabung dengan bukan Islam, bukan Islam jadi tokai kita, tak boleh. Itu syarat dia.
Maka saudara sekian kita sebut lebih kurang 2 minggu lepas, sekiranya Pakatan Rakyat berjaya memerintah Malaysia, mengambil Putrajaya, tiba-tiba kita tak dapat melaksanakan hukum Islam, kita akan keluar daripada Pakatan Rakyat. Tuan-tuan setuju ke tak? Inilah ketegasan kita. Nak memberitahu perjuangan kita tidak meletak politik di hadapan, tidak meletak jawatan di hadapan, tidak meletak pangkat di hadapan. Di hadapan kita apa dia? Waridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah itulah yang paling besar. Kalau kita bergabung Islam, kalau kita berpakat, Islam tak dapat didaulatkan. Kita berpakat Islam ke belakang, prinsip Islam salah, yang tu kita tak berpakat. Sebab syaratnya apa dia? Kita berpakat Islam itu mesti untung, ada maslahatnya. Alhamdulillah saudara sekalian, kita tak macam UMNO. UMNO berpakat dengan MCA, pakat dengan MCA. MCA kata hudud turn back the clock, mengambil hudud memusing jam ke belakang. Ini menandakan dia hina hudud. Kapasin tak setuju dengan hudud lain, menentang hudud lain, tak setuju lain. Bila kita bergabung dengan bukan Islam, kita bergabung dengan DAB, dia bergabung dengan MCA, dengan gerakan, jangan dia tolak hudud, kita pun tolak hudud. Itu tak betul dari segi pakatan. Tuan-tuan tengok apa Najib sebut. Najib sebut, dia kata no hudud in Malaysia. Dia cakap bahasa orang putih, aku terjemah bahasa Jawa. Dia kata no hudud, implementation of law not in the card. Dia kata betul tak bagi, aku tak tahulah. Dia kata melaksanakan undang-undang hudud tidak ada dalam senarai. Itu UMNO tuan-tuan. Adapun kita tak begitu. Memang kita duduk atas platform, atas wadah jamaah parti Islam semasa PAS, memang kita nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setuju ke tidak? Ini hasrat kita. Kita akan laksanakan di Kelantan, kita akan laksanakan di Terengganu. Terengganu dah ada kanun jenayah syariah hudud, di Kelantan pun dah ada. Tinggal lagi kita tidak ada merintah negara, insya-Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sangat memerlukan keuangan yang banyak. Malam ini tolong tuan-tuan bagi one off sekali je. Tuan-tuan bagi sekali 100 umpamanya. Kalau 1000 takut sikit sangat. Dia malam ini khusus untuk kita memenangkan PAS dan Pakatan Rakyat Negeri Pahang, termasuk Don Tanjung Lumpur, termasuk suasana Don Pancing, sebelah sana Indrapura. Kita akan memastikan bahawa tahun ini Pakatan Rakyat di bawah kepimpinan Parti Islam Nasional PAS, kita akan dapat Negeri Pahang ni, insya-Allah. Saya lancarkan derma jihad, tuan-tuan silakan. Karung warna hijau silakan. Tuan-tuan masa ambil tu niat baik-baik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tarik hijau jangan. Hijau jangan. Tarik merah. Merah itu darah. Silakan. Saya tak nampak tukang punggung ni. Jemput. Cepat. Mana petugas ni? Silakan. Saya tak boleh lepas mikrofon ni selagi tuan-tuan tak bergerak ni. Sila malam ni kalau tak dapat kutipan 10,000 memang makruh hukumnya. Ustaz Suhaimi, kita tengok, saya tak nampak pun. Ada. Oh, dia mula dari belakang. Ingat tuan-tuan dia, bila saya dah jelas dari sikit dalam masa singkat, akan disambung Ustaz Khairuddin nanti insya-Allah, Dr. Khairuddin Takiri, bahawa perjuangan kita ini memang sah di atas syariat yang betul. Memang betul lah. Memang betul mengikut fiqh siyasah syariah, fiqh politik Islam. Macam mana boleh ke tidak nak ambil orang bukan Islam jadi wakil rakyat? Ini kita akan salah panjang sebelah semambu nanti.
Sebab semampu tu kemungkinan calonnya bukan Islam, lawan dengan UMNO, kacau kita. Itu PKR kalau berat sikit nanti kena salah nanti. Boleh ada orang bukan Islam menjadi menteri dalam negara Islam. Boleh ada orang bukan Islam menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Ini kita tengok dari sudut mana? Fiqh siasah syar'iyah, pekoh politik dalam Islam. Dia bukan perkara main-main, tuan-tuan. Sebab itu saya selalu jelas kepada kawan-kawan, perjalanan kita sudah betul, tarikat kita sudah betul, syariat kita sudah betul, jalan kita sudah betul. Tinggal lagi kita kena topak kerja kita. Biar rajin tiap-tiap malam, masing-masing di bilik operasi, tengok pengundi mana atas pagar, mana dia bulan, mana dia condong ke bulan, mana dia dacing, mana condong ke dacing, pergi tengok. Kena pasti. Yang ni dia tak sokong PAS, kerana dia kata PAS sokong DAP KP. Dia tak tahu MIC pun KP juga. Ambil benda ni tunjuk, ni beza PAS dengan DAP. Itu sebab kena kenal status pengundi. Tengok yang ni pula memang nak sokong PAS, tapi apa dia? Ini masalah tak sokong PAS kerana dia kata orang-orang pandai sombong. Itu kena ziarah dia pula. Bawa calon-calon kita supaya apa dia? Ziarah dia, jumpa dia. Ini kita kena buat, insya-Allah. Saudara sekalian, akhir sekali, saya nak beritahu tuan-tuan, sekiranya ada pengundi-pengundi yang kita confirm warga asing, kita nak beritahu kepada pihak keselamatan, luar daripada jarak 100 meter, orang ini kita akan ambil tindakan. Setuju? Luar daripada jarak 100 meter, kalau kita tengok dia muka Bangla, muka Myanmar, maka kita akan ambil tindakan. Kita pakai Akta 246. Kayu tahu. Kayu 2 inci, 4 inci panjang 6 kaki. Saya sengaja dengan pihak keselamatan, saya sengaja beritahu tempat terbuka supaya pihak keselamatan ambil tindakan awal. Jangan dibiar kawasan Tanjung Lumpur, kawasan Indrapura, Pancing dan sekitarnya, jangan ada. Pasal nanti kita akan ambil tindakan. Dan kita masih lagi menghormati undang-undang negara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.